Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadinya kita dapat bersama lagi malam ini dalam kuliah ilmu. Semoga kita semua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung buku kita muka surat 22. Siapa ada buku muka surat 22? Bulan lepas dia main 20 bulan 10. 20 bulan 10, malam ni 17 bulan 11. Mana tak sampai sebulan, kurang 3 hari bulan, lebih kurang. Okey, persoalan 14. Adakah tayamum hanya terbatas kepada individu yang berhadas kecil sahaja? Adakah tayamum ni untuk orang hadas kecil saja? Sebab kalau wuduk ni dia untuk orang hadas kecil, orang hadas besar dia meniwali. Tayamum ni untuk orang hadas kecil saja lah. Orang hadas besar nak buat apa? Jawabnya, tayamum tidak hanya terbatas kepada seorang yang berhadas kecil sahaja, bahkan ia juga diharuskan kepada individu yang berhadas besar. Ini bermakna seseorang yang berhadas kecil atau berhadas besar, dia wajib bertayamum bagi menghentikan wuduk atau mandi dalam keadaan ketiadaan air atau berkeuzuran daripada menggunakan air. Ia bertujuan untuk membolehkannya melaksanakan solat dan ibadat-ibadat lain yang mensyaratkan berwuduk atau mandi sebelum melakukannya. Jadi ada kecil ada besar, tak ada ayak ataupun ada ayak tak boleh guna ayak, ganti dia tayamum. Ganti dia tayamum. Ada kecil ada ayak, sila ambil yang semayang. Ada kecil ada ayak, sila mandi wajib. Itu suatu dah. Habis. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ayat ni ada tertinggal pada buku. Dia cetak. Dia kurang ayat. Tolong tambah. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Tu. Kalau tuan nak rujuk, ada muka surat ni ayat tu. Surah 12. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Ayat 6 surah Al-Maidah. Maksud dia, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, kalau nak sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, itu basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dan jika kamu junub berhadas besar, dia sebut layan ni dua keadaan hadas. Yang pertama kecil, dia suruh ambil sembahyang. Yang kedua besar, itu junub, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air. Tadi sakit, air ada tak boleh kena. Atau kamu sentuh perempuan, air tak ada untuk wuduk atau mandi lah, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih. Itulah sapulah akan muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Allah tidak mau menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, kepayahan, tetapi Dia berkehendak membersihkan, menyucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Allah Ta'ala suruh kita suci. Dia pihak dia,
Ada yang kecil ambil semayang, ada yang besar mandi wajib. Macam tu Allah Ta'ala suruh lah ayat 6 tadi ni. Tapi Allah tak bagi kita susah. Kalau tak boleh kena ayat ataupun ayat kalau ayat tak ada ataupun ayat ada tapi tak boleh kena ayat, maka Allah gantikan dengan tayamum. Allah gantikan tayamum, ganti apa? Ganti wudu dan ganti mandi wajib tu. Pasal apa Allah gantikan dengan tayamum? Pasal Allah tak mau bagi kita payah. Allah Ta'ala tak mau kita payah. Kalau dia suruh juga penat kita. Dan tak ada ganti. Contohnya orang Bandar Puteri Jaya ni mungkin mandi nak mandi wajib, ayat tak ada. Tahu ayat tak ada. Lepas tu dia suruh cari ayat tak. Pergi sampai Tul Taman Jati, ayat tak ada tak. Start hari tak pederas sampai di Semangui tu, ayat tak ada tak. Nak mandi wajib ni. Lepas tu sampai jumpa Sungai Perak, buat ayat. Dalam sungai. Ni orang ada 15 biji kereta nak mandi wajib. Yang tu pun orang Perak heran ni apa ni. Nombor K dengan P. Main apa mandi wajib. Duk main mana Sungai Tani. Awak tak mandi Sungai Tani, ayat tak ada. Tak gila main. Allah Ta'ala tak bagi payah Allah tu. Tu satu kalau ayat tak ada. Kalau tak boleh kena ayat, kena melompat sikit teruk. Kata Allah Ta'ala suruh mandi juga, tak boleh kena ayat mandi juga. Kalau tak dia mana mampu terus. Ataupun ambil semayang tak boleh kena ayat, ambil juga. Jadi memudaratkan kita. Jadi kerana Allah Ta'ala tak mau bagi kita payah, dalam keadaan ayat tak ada untuk berwuduk atau mandi, ataupun ayat ada untuk tujuan kedua-duanya tetapi tak boleh kena ayat, Allah gantikan dengan tayamum. Jadi dalam buku ni tajuk ketika keudhuran tu, tayamum tu uzur. Pasal apa tayamum? Uzur. Pasal apa wudu? Tak uzur. Pasal apa mandi? Tak uzur. Pasal apa tayamum? Uzur. Tu soalan dah. Betul lah. Habis 15. Kita habis boleh mula ni. Habis boleh? Tobat tak habis. 15. Ketiadaan air adalah salah satu syarat yang mengharuskan tayamum. Adakah ketiadaan air itu syarat mutlak atau bersyarat? Salah satu sebab tayamum tu dia dua, ayat tak ada ataupun ayat ada tapi tak boleh kena ayat. Ini cerita ayat tak ada. Adakah sah-sah tak ada ayat tu boleh tayamum terus? Tu persoalannya. Sah-sah tayamum tak ada ayat, tayamum terus. Boleh tak tu? Jawabnya tak boleh. Tak boleh. Dia ada syarat. Syarat yang pertama apa dia? Yakin akan ketiadaan air di sekelilingnya. Orang tu naik dia tayamum, dia kena yakin ayat tak ada. Yakin tu kalau tak sampai 100% pun tapi 70 ke atas yakin. Pasal apa orang tayamum ayat tak ada. Yakin. Confirm. Yakin tak erti ya. Tu kira ada gram tu. Dia yakin ayat tak ada. Jadi bila dia yakin ayat tak ada, cari dia linu memang tak ada, maka dia bertayamum. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, jika dia hanya agak tiada air di sekelilingnya, maka dia hendaklah mencari air terlebih dahulu di sekelilingnya, iaitu hadapan, belakang, kiri dan kanan. Yakin tadi tak payah cari lah. Yakin ni contoh dah banyak hari lah. Banyak hari tak payah cari. Contoh macam dia telefon rumah apa ada air, tak. Tanya apa rumah ada air, tak. Yakin tak payah cari lah. Yang kedua ni dia agak-agak buka paip rumah dah, air tak ada. Tanya dia pula air ada tak ada. Tak ada air ni, tapi depan ada kot. Depan ada kot 4-5 rumah ataupun 1-2-3 km ada kot. Ada kot tu mana? Agak-agak lah. Dia agak perasan ada ni tak ada. Ada tu tu lah. Dia agak-agak. Jadi kalau agak-agak, jawabnya tak boleh tayamum lagi. Dia kena jalan cari. Start kereta, pergi cari. Jalan besar ni, pergi ke belah Balin tu 2.5 km. Kalau pergi Sungai Tani 2.5 km. Oh stop. Main ke belah ni 2.5, pergi ke belah tu 2.5. Belah tu tak ada jalan nak pergi, kau tu salah cari lah.
Dia masuk kiri kanan depan belakang ni. Kalau ada jalan kiri kanan depan belakang lah. Kalau ada depan belakang kiri kanan ada remo, tak payah lebih kan. Lebih kurang. Jadi kalau agak kena cari. Kalau yakin tak payah cari. Yakin tayamum terus sah. Agak tayamum terus tak sah. Pasal dia tak cari. Ngaji ni kita tayamum di Malaysia ni bukan berjaya, tak ada. Pasal tak boleh kena ayat. Tapi mengaji sajalah. Yang ketiga, syarat yang ketiga, air ada di sekelilingnya tetapi sukar untuk mendapatkannya. Seperti kawasan air dikepung oleh musuh, atau tiada timah atau alat untuk mengambil air dari telaga yang dalam. Air ada bukan tak ada. Tapi nak ambil air tu payah. Contoh ada dalam telaga ataupun dalam sungai. Contoh kata depan tu ada sungai. Ada sungai. Dalam sungai tu saja ada air. Tang lain tak ada. Banyak air. Belah ni tak ada, belah ni tak ada, baik tak. Hanya dalam sungai ada air. Tapi sungai tu musuh jaga. Musuh jaga. Komunis ya, kita senang lah. Komunis. Lah orang lah tak tahu lah. Zaman kita dulu, zaman saya dulu, zaman saya budak-budak dulu, komunis banyak. Tengok terak askar balik, tengok pi 20 orang, balik 15. 5 nak tengok. 5 pi 20, balik 25. Jadi ke mana tak? Terak kalau pi 15, pi 20, balik 15. Nak tengok 5 orang. Kalau pi 20, balik 25. Menang. Balik komunis 5 orang. Okay. Kalau dalam sungai tu, tepi sungai lah, musuh lah, musuh Islam tu juga. Pasal mudah komunis lah kita kata. Kita pergi nak ambil sembahyang, dia tak bagi. Macam mana terang nak sembahyang? Tayamum. Pujuk lah, dia tak bagi. Musuh. Tapi gaya nak pijak kaki di tepi sungai, dia tarik larang. Pasal apa? Jangan siapa hampir. Jangan siapa hampir sungai ni. Kau sungai ni kami jaga, komunis lah. Ni nak buat orang banyak puteri dia kan. Sungai ni kami jaga. Tok Imam dengan jemaah kami nak ambil sembahyang. Komunis tak nak sembahyang, kami tak alam. Pergi masjid apa kami tak jaga. Kata ni Tok Imam dengan datang bola. Tapi kami nak ambil sembahyang. Pergi ambil sembahyang. Ayak dalam sungai ni tak boleh. Pergi cari tang lain. Komunis lah. Tak ada, aku tak tahu. Komunis lah. Komunis kalau seorang boleh kita kumpul ramai, biar ramai duduk sebaik. 5 terak jaga sungai. Kata nak ambil sembahyang, ambil. Ni sungai hampa tak bagi. Ayak ni kami jaga. Siapa hampir sungai ni kita tembak. Komunis dah. Nak ambil? Tak boleh ambil. Hanya ada dalam sungai tu. Lepas tu ditengkak komunis. Tu nak sembahyang lah mana? Dah ayak hampa tak ambil, tak boleh ambil. Komunis kata tayamum lah. Kau komunis tu abang lah. Lebih kurang tu lah. Tayamum tak kat tu pun ada. Komunis lah. Jadi mereka sungguh juga. Sungguh komunis lah. Lebih kurang tu. Jadi kena tayamum. Bila kawasan tu musuh dah juga kan, kita kena tayamum. Ayak ada tak? Ayak ada tak? Ada. Tapi musuh tak boleh ambil. Nyawa kita terancam. Satu. Yang kedua, contoh dia kata ayak ada. Nak dapat ayak tu tak boleh. Bukan pasal yang musuh. Alat nak ambil ayak tak. Seperti dalam telaga yang dalam. Kita tengok bawah tu. Ada ayak. Timur tak ada. Timur tak ada. Tali ada. Tali ada. Timur tak ada. Nak ikat apa? Tali ada. Timur tak ada. Ataupun timur ada. Tali tak ada. Lagi payah kan. Timur tak ada. Timur tak ada. Tali ada. Nombor 2. Timur ada. Tali tak ada. Nombor 3. Timur ada. Tali pun ada. Tapi timur pungkuk tembus. Dia tuah saja angkat ayat tak dekat. Jadi payah kesukaran untuk mendapatkan ayat. Pasal tak ada ayat, tak ada alat untuk mengangkat ayat daripada telaga yang dalam. Maka pada ketika itu kita kena tayamum. Syarat yang keempat, sekiranya ayat
ada di sekeliling tetapi tidak mampu diperoleh secara percuma, maka dia wajib membelinya jika pemilik air mahu menjualnya. Contoh kita pergi di Petronas tu lah, ada air mineral. Air mineral ni tuan-tuan tidak tikai lah, akan mutlaknya. Orang bubuh tu memang mutlak lah, hidup tikai ni. Dengan syarat penentu apa? Kita pun dah air baik tak ada apa tak. Pergi nak beli air. Kalau dia mau jual, wajib kita beli untuk ambil sembahyang. Mandi wajib bayar. Kalau mandi wajib kena beli banyak. Kata pergi ramai pergi Petronas, seorang dia beli 2 botol air. Pakcik tak pernah beli air di sini, seorang nak ambil bayar. Ni pun ambil 2 botol air. Ni pakcik, ni makcik. Pergi kawasan seorang juga, dia ambil 40 botol air. Pakcik awak ambil 40 botol air, nak mandi wajib. Mandi wajib 40 botol air. Makcik 20, pakcik 20. Dia mampu ni. Beli air. Kalau dia mau jual, bila dia mau jual, dia mau jual, tiba-tiba kita tak mau beli. Pasal kedekut. Debu tayamum mau RM1.40. Contoh kita kedekut. Kita pun beli debu tayamum pun beli lah. Mau RM1.40 air ni banyak ni. Tak sah tayamum. Maka tayamum tak sah. Pasal dia ada duit. Orang nak jual air tu, dia tak mau beli pasal dia nak jimat duit. Maka tayamum dia tak sah. Bila tayamum tak sah, sembahyang dia pun tak sah. Tu maksudnya. Dan yang kelima, mencari air selepas masuk waktu solat. Mencari air selepas masuk waktu solat ni bagi kes nombor 2. Kes nombor 2. Kes nombor 2 iaitu nombor 4 tak payah cari lah pasal nak jual. Ni mencari air selepas masuk waktu solat. Bagi kes nombor 2. Dia agak-agak saja Jadi dia bila agak-agak, dia tak boleh tayamum terus. Dia kena cari air, lah. Dan syarat nak cari air kena masuk waktu solat. Dia nak mayang Masya 8.12. Betul 8.12. Lepas apa? 8.12 baru boleh cari air. Kalau 8 pukul 8.05 minit dia pergi cari air lah. Maka dia tayamum tak pakai. Kecuali dia cari air jumpa, dia ambil sembahyang pun. Dia jalan pergi cari air dalam kawasan lingkungan, tiba-tiba tak jumpa air, dia balik tayamum. Masa dia cari air tu, apa nama? Orang panggil apa? Tak masuk waktu solat lagi, tak boleh. Sama lah dengan orang sembahyang pun, untuk solat fardu dia kena masuk waktu solat dulu, lepas tu baru dia boleh tayamum. Kalau solat fardu lah, dia tayamum sebelum masuk waktu solat, jawab dia tayamum dia tak sah. Okey, ni kita ambil kata kunci, adakah air tak ada boleh tayamum terus? Jawabnya tak boleh. Dia ada syarat. Berapa syarat dia? 5 syarat semuanya. Habis. Soalan nombor 16. Berapakah jarak tempat ketiadaan air dengan tempat adanya air yang membolehkan seorang itu bertayamum? Jawab dia, jarak antara seorang yang berada di tempat ketiadaan air dan tempat adanya air yang membolehkannya bertayamum ialah setengah farsakh. Setengah farsakh. 1 farsakh 5 km. Lebih kurang. Dia setengah farsakh 2.5 km. Jadi dia nak kena cari air ni bagi yang agak-agak. Kalau yakin tak cari lah. Dia agak-agak nak cari air, dia kena bergerak pergi ke depan 2.5 km, setengah farsakh. Gostan di belakang 2.5, kanan 2.5, cari 2.5. Atas bawah tak payah naik. Dia naik atas lah, nak ambil helikopter lah payah. Jika dia ketiadaan air dalam jarak lebih jarak tersebut, maka hendaklah bertayamum bagi menghentikan wuduk atau mandi. Ingat saya letak ni. Kata tuan-tuan naik kereta sampai 2.5. Tang JPJ tu ada 2.5. Lebih lah. Ada. Tak sampai. Pergi sungai tadi? Ada. 2.5 kilo kan.
Bukan 25, 2.5. 25 kalau dia fikir. 25 terima pun 2.5 bukan 25. 25 dia fikir. Ada lah dia beli. Ada. Masuk macam ni ya. Kita cari ayam. Ni agak-agak bukan yakin tak cari lah. Cari ayam sampai datang dia beli tu 2.5. Bila sampai tu 2.5, ayam tak lah. Boleh tayamum. Patah balik. Patah balik tayamum. Tak patah balik kenapa? Tayamum tak dia memang boleh. Dah cukup 2.5 lah. Nak patah balik pun tak apa. Tapi kalau lepas daripada dia 2.6 ada ayam. Lepas daripada dia tu kita lajak api. Ada ayam. Lepas tu kita balik tayamum. Jadi kat mana? Bodoh. Pasal ayam ada dia. Jadi dekat 2.5 kalau tak ada ayam kena tayamum. Kalau hang lejak di depan ada ayam, hang balik tayamum hang tak pakai. Pasal dah jumpa ayam. Dah jumpa ayam. Tengok maksudnya. B. 17. Bagaimanakah cara bertayamum bagi seseorang yang terputus tangannya? Manusia tu bukan sempurna semua no. Takdir Allah Ta'ala, ada orang tangan tak ada. Ada orang beranak-beranak ada tangan, lepas itu tangan tak ada. Tangan dia accident, terkapit datang mana tak ada pilihan lembik ke tahu kerak wang. Ada orang beranak-beranak tangan tak ada. Ada orang tangan tak ada dua-dua belah. Ada orang tangan ada sebelah saja, sebelah lagi tak ada. Ada orang tak ada tangan belah kiri, ada belah kanan. Ada orang tak ada belah kanan, ada belah kiri. Ada orang ada dua-dua belah. Orang tak sama. Tu kadang-kadang orang tak ada tangan ni kadang-kadang nak cari jodoh kesian kat dia. Orang tak mau. Ya. Orang tak mau. Dia tangan tak ada. Kalau ada orang tak guna, orang tak mau. Orang perempuan tak mau. Tu ya. Tak mau. Tapi kalau duit banyak, orang mau lah. Orang dia tu. Tanya. Dia ni orang jantan ni. Opa dia. Hui. Kira kacak lah. Nak kata tengok orang perempuan kacak tampan bergaya. Sekali pandang menggoda. Jatuh cinta pandang pertama. Tapi duit sekupang tak ada. Duit sekupang tak. Hak kawan jantan lain putih lah, muka mesti kok. Macam hak kawan nombor satu ni, tapi tangan tak ada. Tapi jutawan. Kalau dua-dua tu masuk Minang piah nak ke mana? Jutawan. Jutawan. Tahu mana? Mana tahu jodoh kan? Tahu. Okey. Habis. Jadi orang tak ada tangan jawapannya dua. Salah satu. Yang pertama, jika tangan yang terputus tidak sampai ke bahagian siku, maka disapu debu tanah di bahagian tangan yang masih berbagi. Ini saya tunjuk contoh lain. Tangan dia putus, maksud tangan nak tayamum ni daripada ujung jari ni sampai siku. Ni dia panggil tangan. Ni dia panggil tangan. Ya. Hak ni sampai sini. Dia panggil lengan. Ya, no? Ni sampai ni tangan, ni dia panggil lengan. Okey. Tangan ni saya tengok kalau dia sempurna ni. Untuk jawapan pertama dia kata kalau putih tapi tak habis, tayamum bahagian yang ada baki. Katalah putih dekat ni saja. Tayamum bahagian ni sampai ke siku. Dua belah. Kalau belah ni sempurna, tayamum habis. Belah ni dekat ni. Kalau dua-dua ni dekat setengah-setengah, tayamum juga bahagian baki itu sampai ke siku. Nombor dua, jika tangan yang terputus melebihi siku, maka gugurlah kewajipan menyapu debu tanah di tangan. Dalam keadaan ini tayamum hanya wajib di keseluruhan muka. Kalau tangan dia habis ni, maka kena tayamum juga. Kalau belah ni ada, sebab dua tangan keras itu. Kalau tangan belah ni putih habis sampai ke siku, tak payahlah tayamum belah ni. Tak ada tangan. Jangan gerah ni atas dah. Tayamum belah ni. Kalau dua-dua tak ada, maka anggota tayamumnya tinggal satu saja, iaitu muka. Dia tayamum di muka saja.
Kalau tangan ada, muka tak ada. Nah, nak tayamum tahu lah sebab apa ni? Dia ditayamumkan dalam kubur. Lah, okey. Jadi sekurang-kurang anggota tayamum sebenarnya dua, muka dan tangan. Kalau dah tangan tak ada, tayamum hanya di muka sahaja. Patutnya dia tayamum mana tangan tak ada. Guna khidmat orang. Guna khidmat orang. Ada orang tanya saya, boleh dia pakai kaki? Amin kesangkut. Yang cap kaki dah di apa nama debu, angkat buah muka. Jadi makna dia tak hormat muka dia. Muka dia pun diterjang tambah muka orang. Nah. Habis 18. Seorang yang mengalami kecederaan melebihi satu anggota tayamum dan anggota tersebut tidak boleh terkena air, berapa kalikah dia hendak bertayamum? Tuan-tuan tengok gambar. Ada muka sebab ada buku tengok gambar. Gambar dia tu tengok. Dia di tangan dia ada balut tu, di kepala pun ada balut. Jadi kalau orang tu dia cedera, anggota apa nama? Anggota tayamum. Ini tuan-tuan betul ayat sikit. Tak betul. Anggota wudu. Seorang yang mengalami kecederaan melebihi satu anggota wudu. Dan anggota tersebut tidak boleh terkena air. Berapa kalikah dia hendak bertayamum? Nak tayamum berapa kali? Kita kalau muka kita ni, muka, tangan, kepala, kaki semua tak boleh kena air. Tayamum sekali ya. Lah ni kecederaan kita di tangan buat cedera sikit, kepala cedera sikit, kita nak kena tayamum berapa kali? Jawabnya ni, ayat 18 tu sebab ada buku tolong betul lah. Satu anggota wudu, bukan anggota tayamum. Anggota wudu yang wajib ada 4, iaitu muka, tangan, kepala dan kaki. Kedua-dua tangan dikira satu anggota. Begitu juga kedua-dua kaki dikira satu anggota. Satu tayamum diwajibkan bagi satu anggota yang cedera. Jika anggota yang cedera melebihi satu anggota, maka bilangan tayamum mengikut bilangan anggota yang cedera. Jika semua anggota tayamum mengalami kecederaan, maka bilangan tayamum hanya 3 kali sahaja. Tayamum kerana kecederaan di kepala tidak wajib, kerana air masih boleh disapu pada bahagian kepala yang tidak cedera. Sekiranya keseluruhan kepala mengalami kecederaan, maka wajib bertayamum sebanyak 4 kali. Ini cerita ni, cerita. Tujuan tayamum nombor 1, sebab tayamum pasal ayak tak ada. Kita tayamum minta apa pasal ayak? Tak ada, tayamum lah. Yang kedua, anggota badan tak boleh kena ayak, maka kita tayamum lah. Anggota badan tak boleh kena ayak, iaitu tayamum sekali. Anggota badan tak boleh kena ayak, iaitu keseluruhan anggota badan tak boleh kena ayak. Tak boleh kena tu dia sakit. Lepas tu dia ada garis tengah-tengah pula ni, bagi kes kecederaan. Anggota badan tu bukan tak boleh kena ayak. Ayak tak boleh sampai. Kalau buka boleh kena ayak. Kerana kita balut kan? Okey. Bagi kes kecederaan yang tangan dia berbalut, kalau tak balut tak apa, tapi tak boleh kena ayak. Tapi bagian boleh kena ayak, contohnya ni. Di muka dia, belah kanan tak boleh kena ayak. Kena melompat, belah kiri tak apa. Di tangan dia, tangan kanan tak boleh kena ayak, tangan kiri boleh. Di kepala dia, tang ni tak boleh kena ayak, tapi tang ni boleh. Dan di kaki dia, kaki kanan tak boleh kena ayak, kaki kiri boleh. Contoh lagu tu lah. Kalau dalam kes yang macam tu, kita nak kena buat apa? Nak kena tayamum terus ke? Tak boleh. Dia kena buat yang pertama, dia kena berwudu bagi bahagian anggota yang boleh kena ayak. Contoh kata di tangan ni, belah ni tak boleh kena ayak, maka belah ni kena berwudu. Muka belah ni tak boleh kena ayak, wudu belah ni. Okey. Lagi ganti dia. Selepas berwudu tu, dia kena tayamum. Tayamum sebagai ganti bahagian yang tak boleh kena ayak. Jadi dia kata berapa kali? Maka jawabnya, kalaulah anggota wudu yang 4 tu semua tak boleh kena ayak, dia kena tayamum 3 kali.
Kali pertama habis tayamum pula kedua, lepas tu tayamum pula ketiga. Kalau 4 anggota wudu ada bahagian yang tak boleh kena air, dia kena tayamum 3 kali. Pasal apa bukan 4? Pasal kepala ni memadai sapu sebahagian yang boleh kena air. Macam tangan dia kena sapu semua kan. Okay. Jadi kepala ni kalau tang ni tak boleh kena air, sapu tang ni, maka terangkatlah hukum sapu pada kepala tu. Jadi kita tayamum hanya 3 kali saja. Kecuali jika kepala keseluruhan berbalut ataupun keseluruhan boleh kena air, kena melompat. Lepas tu orang semayang-mayang tu lebih kurang tu. Maka dia kena tayamum 4 kali. Kena tayamum 4 kali. Okay. Ada setengah orang dia beban sampai payah ni susah semayang. Tu dia punya ilmu beban. Ilmu beban dia tak menyibar lah. Okay tak? Habis 19. Jika keseluruhan anggota wuduk yang 4 mengalami kecederaan dan tidak ada satu tempat pun yang boleh terkena air, berapa kalikah seorang yang cedera itu perlu bertayamum? Jawabnya sekali saja. Jawabnya sekali saja. Semua tak boleh kena air. 20. Dalam keadaan ketiadaan air untuk berwuduk atau mandi, bilakah waktu yang sesuai untuk bertayamum? Kita nak ambil semayang, ayam tak ada. Nak? Yakin? Ataupun cari tenang. Okay. Kita nak ambil semayang pasal kita badan kecil, ataupun kita nak mandi wajib pasal badan besar. Okay. Kalau ayam tak ada, kita nak ambil semayang, kita nak mandi, bilakah masa yang sesuai kita nak tayamum? Tayamum tu ganti bagi wudu dan juga mandi. Bila yang sesuai? Jawabnya ada 2. Satu, sekiranya yakin kewujudan air, maka afdal melewatkan tayamum hingga akhir waktu solat. Kalau kita yakin dalam waktu tu ayat akan main di hujung-hujung tu, tak payah tayamum di awal. Pasal apa tayamum di awal? Sebab hukum semayang ni, kalau kita bermukim lah, lepas kita semayang, ayat ada, waktu tu ada lagi, semayang kita tayamum tu batal. Kita kena ambil semayang untuk ulang semayang. Sebab tu dia kata, kalau kita yakin ayat akan ada di ujung waktu sembahyang, maka kita tayamum di ujung. Mungkin ada orang keliru dah yakin ayat ada, tapi tayamum apa? Mampu. Yakin ayat ada tu maksudnya tahap keyakinan tinggi, tapi bila sampai masa tu ayat tak ada. Macam mana contoh yakin ayat lah? Contoh macam ni. Waktu lohor buka pay ayat tak cari tak, tapi kita pun mendengar guruh di langit. Kita mendengar guruh di lepas tu kita pun nampak pokok hujan hitam. Pokok hujan dia hitam, dia tak hijau. Pokok hujan kita pun kelam ni pokok hujan. Guruh pun bunyi lah, pukul 1 dia bunyi. Lepas tu tuan-tuan nak tayamum, yakin hujan nak turun tak? Tunggu sampai asak tu. Asak. Tengok waktu asak tu. 4:27. Sampai pukul 4. Jatuh langit cerah. Langit cerah, guruh tak bunyi lah. Hujan tak jadi turun. Pada ketika itu baru kita tayamum. Pasal apa? Bila lepas kita tayamum, masuk azab, ayat talak juga, maka kita tak perlu ulang sembahyang. Itu satu. Contoh yang kedua, duk kawasan Bandar Puteri Jaya ni ayat talak. Lepas tu kita yakin ayat ada di ujung tu, pasal lori sadar jenis hantar ayat. Lori sadar jenis hantar ayat. Ya pun kita telefon, ni kami ayat talak ni nak ambil sembahyang sampai ni, tak apa lori sadar akan hantar. Kuih apa? Kami duk hantar merata ni selama orang sehari kami sampai Bandar Puteri Jaya pukul 4. Sampai pukul 4. Bila lori sadar sampai pukul 4, waktu lohor ada lagi tak? Jadi kita yakin ayat ada pukul 4. Jadi kalau kita tayamum, sehari lori sadar umai ayat, kita kena ambil sembahyang lain. Apa tu dia kata afdal melewatkan tayamum di ujung waktu. Hantu tak tayamum sampai pukul 4 lori sadar tak sampai.
Kita pun telefon lalu dia sana. Kata nak hantar pukul 4, dia tambah lah. Itu duduk 4 duduk sana. Duduk Bukit Selambau. Oi, daripada tadi duduk Bukit Selambau, bila nak sampai? Tayar pecah. Lori tu tayar pecah. Bawa duduk tengah tadi ni. Pukul 4 nak hantar mai. Dalam pukul 6.30 sampai kot. Kalau kita tunggu 6.30, kita tak mayar asal. Maka bila dia asal tu kita yakin pukul 4 lori nak mai, tiba-tiba telefon dia kata tayar pecah, tayar pencet. Jadi pada ketika itu kita pun bertayamum. Tayamum di hujung tu afdal. Kita semayang dengan bertayamum, bukan lagi dengan berwuduk. Itu nombor 1. Kalau kita yakin ayat akan ada. Nombor 2, sekiranya tiada harapan kewujudan ayat hingga hujung waktu solat, maka afdal bertayamum pada awal waktu solat. Kalau yakin ayat tak ada, sampai habis waktu ayat tak ada, yakin. Pokok hujan tak ada, kedengaran lori sedar tak apa, tak yakin tak ada, maka afdal kita tayamum di awal waktu semayang tu. Apa beza dua tu? Nombor 1, kita tayamum di hujung waktu. Yang kedua, kita tayamum di awal waktu. Apa beza? Beza dia di awal waktu. Nombor 2 tu, kita dapat fadilat semayang di awal waktu. Kerana apa? Fadilat tu mana? Pahala lebih lah semayang di awal waktu. Kerana apa? Kerana memang ayat tak ada. Awal tak ada, ujung pun tak. Kita dapatlah fadilat semayang di awal waktu. Yang kedua, ujung waktu tu saya apa? Beza nombor 2. Yang nombor 2 tu sebab kita langkah berjaga-jaga dan berhati-hati supaya tak perlu ulang sembahyang sekiranya ayat datang di ujung waktu. Itu jawapan dia. Okey, 21. Bolehkah melakukan banyak kali solat dengan sekali tayamum? Jawab dia, jika solat fardu maka ia sah dilakukan dengan satu tayamum saja. Ini bermakna jika seorang bertayamum untuk solat fardu maghrib dan melakukan isyak dengan tayamum yang sama, maka solat maghrib yang dilakukan adalah sah dan solat isyak pula tidak sah. Jadi kena ingat, kalau kita nak sembahyang fardu, setiap satu fardu solat tayamum, walaupun tayamum kita tak batal. Perkara yang membatalkan tayamum sama lah dengan perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya kita kentut. Kalau kita kentut, batallah wuduk kita. Tayamum pun sama. Katalah kita tayamum sembahyang maghrib, masuk isyak, tak sembahyang pula, tak tayamum lagi. Orang yang bertepah tak tayamum, tayamum tadi tak batal. Memang tak batal. Tapi syarat tayamum tu, satu tayamum hanya sah untuk satu fardu solat saja. Walaupun tayamum tak batal, tetapi sembahyang tak sah. Sebab tidak bertayamum sekali lagi. Okay. Sebaliknya, jika dia bertayamum untuk melakukan solat sunat, maka dia boleh melakukan solat sunat sebanyak mana yang dia mahu dengan satu tayamum sahaja. Okey. Kalau dia nak sembahyang sunat, tayamum sekali ya. Lepas tu nak sembahyang banyak benda sembahyang sunat pun silap. Dia masuk masjid, usolli sunnata tahiyatil masjid. Habis. Usolli sunnatul duha, masuk pagi sembahyang duha, silap. No? Mai bulan Ramadan, usolli sunnata tahiyatil masjid, usolli sunnatul tarawih, usolli sunnatul witri, silap. Semua sunat-sunat belakang dengan satu tayamum. Okey? Begitu juga jika dia bertayamum untuk melakukan solat fardu, maka dia boleh melakukan satu fardu solat dan solat-solat sunat dengan satu tayamum saja. Kalau dia tayamum ni kerana nak sembahyang fardu, lepas tu dia nak sembahyang sunat, silap. Macam bulan Ramadan, lepas dia tayamum tu dia sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak menyusul sembahyang tarawih, menyusul sembahyang witir, lepas semua sembahyang taubat, silap. Tak masalah. Okey. 22. Selepas bertayamum salih mendirikan solat zuhur. Selepas solat zuhur dia melaksanakan solat jenazah. Adakah sah solat jenazah yang dilakukannya dengan hanya satu tayamum? Jawabnya, ya, sah solat jenazah dengan tayamum solat zuhur, kerana solat jenazah hanya fardu kifayah, di mana kedudukannya setaraf solat sunat dari segi keharusan meninggalkannya. Solat jenazah dia bukan sunat, dia fardu, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah tu dari segi kewajipan melaksanakan tidak diwajibkan kepada semua orang. Bila ada orang sembahyang, hak lain tak payah. Sama lah dengan solat sunat. Ada solat sunat ni makna tak semua tak sembahyang tak apa, tapi mesti ada yang sembahyang, ada tak sembahyang. Jadi oleh kerana solat jenazah ni setaraf dari segi keharusan meninggalkan, setaraf dengan solat sunat,
Maka orang yang bertayamum kerana sembahyang zuhur, lepas tu dia terus sembahyang jenazah dengan tayamum solat zuhur, maka solatnya itu sah. Dua-dua solat itu sah dengan satu tayamum sahaja. Okey. 23 sikit. Naik kereta mai pun dekat tengah 2 jam. Takkan mengajak tengah jam. Sungai tu ni jarak taklah jauh mana, tapi mila memang apa nama? Traffic jam. Naik kereta bayangkan kita naik kereta lembu. Nampak main. Silap-silap kereta lembu potong. Ya. Nikah seorang lagi bagus dah. Ha? Nikah seorang lagi. Dia cadang saya menikah seorang lagi tak bini tani memang ya. Tapi jabat dia duduk ustaz. Mampu apa tu? Jadi cadangan itu reject, tidak diterima. Semua tu cari penyakit bukan? Okey. 23. Hani bertayamum untuk melakukan solat sunat. Selepas melakukan solat sunat, dia terus pula melakukan solat fardu. Adakah sah solat fardu yang dilakukannya? Jawabnya, solat fardu yang dilakukannya tidak sah, kerana tayamum yang dilakukan untuk solat sunat hanya sah untuk solat sunat sahaja. Berbeza dengan tayamum untuk solat fardu, boleh dilakukan solat-solat sunat dengan tayamum sama. Kita ni kalau tayamum, kita niat tayamum tu nak sembahyang sunat, tak boleh sembahyang sunat, tak boleh sembahyang. Dia bandingkan macam ni lah. Yang besar boleh makan yang kecil, yang besar boleh makan yang kecil, yang kecil tak boleh makan yang besar. Contoh lah. Ulang sawah dia boleh makan ulang telur-telur, walaupun ulang telur-telur bisa tak tengok, tapi pasal ulang sawah besar, dia makan ulang telur-telur. Ulang sawah dia makan ulang telur-telur. Ulang telur-telur boleh makan tak ulang sawah? Boleh makan? Ulang sawah dia boleh makan ulang telur-telur. Ulang telur-telur boleh makan tak ulang sawah? Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa dia tak boleh makan ulang sawah? Pasal apa? Pasal ulang sawah makan dia lah. Dia nak makan apa? Itu tadi jawab. Tu tak boleh makan. Kenal lah. Sedek tak boleh makan. Baik. Macam tu lah kita ni, kalau kita mani wajib, kita dah angkat ada besar. Bila kita dah angkat ada besar, betul, kita nak sembahyang, tak payah ambil sembahyang lah. Tapi ada syarat dah lah. Tonton tengok video dia buat. Kalau kita angkat ada besar, kita jangan ketika melakukan mandi wajib, jangan melakukan perkara-perkara yang menjadikan kita badan kecil. Dia ada kaedah tu. Kita tengah mandi tu pegang apa nama M16 pula. Ada besar tu terangkat, tapi nak sembahyang tak boleh. Ketika sedang badan besar, dia melakukan ada kecil. Jadi kena 2 kali angkat adas. Angkat adas besar dan angkat adas kecil. Okey. Sebab tu kalau orang nak mandi wajib ni, dia nak basuh apa sunat, basuh seluruh betul masa pegang. Masa nak mandi jangan duk pegang benda-benda yang ni. Punggung tak boleh, apa semua tak boleh. Tengok sudah. Lebih kurang tu. Kencing apa tak boleh. Boleh jadi kes ni, dia kawan ni dia tayamum pasal nak sembahyang sunat. Dia niat tayamum tu pasal nak sembahyang sunat. Saya tahu habis sembahyang sunat sembahyang lohok, maka sembahyang lohok tu tak sah. Pasal hak kecil tak boleh makan hak besar. Habis. 24. Amran bernazar untuk menaikkan solat tahiyatul masjid. Setelah tayamum, dia terus menaikkan solat tahiyatul masjid. Usai memberi salam, dia terus menaikkan solat fardu berjemaah dengan sekalian makmum. Adakah boleh dia solat tahiyatul masjid dan solat fardu berjemaah dengan sekali tayamum? Dia bernazar nak sembahyang. Orang bernazar ni tuan, orang Melayu. Ni bukan orang Melayu. Orang Melayu ni dia bernazar biasanya apa? Puasa dia. Lepas tu buat nuri. Betul? Lagi puasa buat nuri hak umrah tu, dia ada orang kaya tu dia bernazar. Kalau habis-habis ni dia bernazar, kalau lega penyakit ni aku nak puasa, kalau nak kupas puasa aku nak puasa. Lagi apa? Buat nuri 2 ni ialah orang Melayu. Melih kami. Apa nama buat nuri melih kami dengan apa nama puasa. Dalam nazar nuri melih kami, melih ilmu dengan puasa, hak banyak mana? Hak mana yang paling banyak orang nazar? Buat nuri ke puasa?
Mana paling banyak? Puasa. Pasal apa abang nak ikut korang? Pasal kena pakai belanja. Pakai belanja. Aku kalau lega penyakit ni aku nak puasa 2 hari. Nanti awak hantar nazak sembelih lembu. Oi. Puasa aku teruk seorang. Kalau sembelih lembu aku teruk lama, yang kenyang hampa. Ada kalau tu. Masa tu terkut, masa tu lah. Jadi menazam ni, kalau dia menazam nak solat tahiyatul masjid, baca dulu jawapan. Solat sunat apabila dinazarkan adalah wajib. Solat yang dinazarkan dihukum sama dengan solat fardu. Maka amaran wajib bertayamum sebanyak 2 kali. Kali pertama untuk solat sunat yang dinazarkan dan kali kedua untuk solat fardu. Dalam kes ini, solat fardu berjemaah yang dilakukan oleh amran adalah tidak sah kerana tidak bertayamum sekali lagi selepas melakukan solat nazar. Dia bernazar nak sembahyang tahiyatul masjid. Benda yang sunat bila dinazar jadi wajib. Jadi bila dia tayamum nak solat tahiyatul masjid tu, dia solat masuk lohor, dia kena tayamum sekali lagi. Dalam kes ni dia tak tayamum kali kedua, maka sembahyang tahiyatul masjid dia sah. Sembahyang lohor dia tak sah. Tu syarat dia. Nombor 25 ni huraian panjang. Jadi next month lah. Okey, ada soalan sebelum saya nak berhenti? Kalau ada soalan saya nak jawab lah. Tu pun belum tentu boleh jawab. Ada lah soalan? Mau tanya? Saya nak tanya. Kalau tidak soalan, kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min hali al-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.